kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita segala apa yang kita ada. Sama ada kita sedar perkara itu nikmat ataupun kadangkala kita lupa untuk menganggapnya nikmat, semua yang kita ada adalah pinjaman sementara daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk junjungan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari Jumaat yang kita digalakkan untuk memperbanyakkan selawat, mudah-mudahan kita boleh memperbanyakkan selawat dan mudah-mudahan kita beroleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita beroleh peluang untuk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Yang saya muliakan lagi dikasihi oleh Allah, pihak pengurusan Surau An-Nur Seksyen 20, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, barisan para imam, para muazzin, para asatizah, semua pimpinan masyarakat, tuan-tuan, hadirin, semua tetamu Allah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita berada pada sebaik-baik hari dalam seminggu, iaitu hari Jumaat. Dan kita juga berada pada hari Ashura, 10 Muharram, hari di mana begitu banyak kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi yang terdahulu. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana tiba di Madinah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati penduduk Yahudi di Madinah berpuasa. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, maka mereka menjawab, kerana pada 10 Muharram Nabi Musa Allah selamatkan daripada Fir'aun. Maka ini adalah hari yang mulia untuk para Nabi yang terdahulu dan juga mulia untuk kita kerana kita digalakkan untuk berpuasa pada 10 Muharram. Dan saya pasti ramai daripada para jemaah berpuasa. Namun kalau masih ada yang tak puasa dan nak puasa, namun syaratnya dia tak adalah makan apa-apa sebelum ini ataupun tak melakukan perkara yang membatalkan puasa, maka sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, puasa sunat kita boleh niat sampai sebelum zuhur, belum masuk zuhur lagi. Maka kalaulah pagi tadi dah sarapan 2-3 kali, kemudian baru nak niat puasa sekarang ni, tak boleh lah, sebab dah melanggar ataupun melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tapi dalam mazhab Syafi'i, puasa sunat kalaulah masih lagi belum melakukan perkara yang membatalkan puasa semenjak daripada subuh sampai sekarang, dan masih belum ada niat untuk puasa sunat, dan tiba-tiba nak puasa sunat, baru teringat hari ni 10 Muharram, baru tengok mampu dan larat untuk puasa, maka sebenarnya dalam mazhab Syafi'i boleh berpuasa sunat niatnya sebelum daripada masuknya zuhur. Dan ini berdasarkan hadis yang mana Nabi SAW ketika mana masuk bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha selepas daripada pagi, maka Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, adakah ada makanan di rumah? Maka Aisyah kata, tak ada apa-apa makanan di rumah. Maka terus Nabi SAW bersabda, kalaulah begitu, idzan fa'asum, kalaulah begitu aku akan berpuasa. Maka awalnya Nabi tak niat puasa pun, bahkan Nabi minta makanan. Tapi bila tak ada makanan di rumah, maka Nabi SAW berniat untuk puasa. Maka ini adalah 10 Muharram, hari yang kita digalakkan untuk berpuasa. Namun pada hari ini saya nak berkongsi tentang peristiwa yang berlaku kepada Husain bin Ali pada 10 Muharram radhiyallahu anhu. Kita tahu Nabi SAW mempunyai beberapa orang cucu. Antaranya adalah Husain bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW daripada puteri baginda Fatimah radhiyallahu anha. Maka sebelum kita faham kisah yang berlaku kepada Husain, kita perlu faham, selepas kewafatan Nabi SAW, maka para sahabat telah sepakat untuk melantik Abu Bakar sebagai khalifah. Maka Abu Bakar menjadi khalifah pada hari yang sama Nabi SAW wafat.
dan dimulai daripada Umar bin Khattab, kemudian disusuli oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan kemudian disusuli bai'ah oleh orang-orang Ansar yang lain, sampai semua para sahabat bersetuju bahawa khalifah yang pertama pengganti Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar jadi khalifah tak lama, hanya 2 tahun 4 bulan ke 2 tahun 6 bulan. Beliau jadi khalifah tak lama. Kemudian beliau meninggal dunia pada usia yang sama dengan Nabi. Nabi meninggal dunia pada usia 63 tahun. Begitulah juga Abu Bakar. Bahkan dikebumikan bersebelahan dengan Nabi. Rapatnya mereka berdua waktu hidup, dan begitulah juga jasad mereka disemadikan bersebelahan. Maka berakhirlah pemerintahan Abu Bakar dalam tempoh hanya 2 tahun lebih. Setelah sebelum Abu Bakar meninggal dunia, Abu Bakar telah melantik Umar bin Khattab sebagai pengganti. Walaupun pada awalnya para sahabat mempertikaikan, sebab Umar bin Khattab sikapnya kita tahu bagaimana banyak kali beliau minta kepada Nabi untuk penggal orang. Mana-mana orang yang dirasakan tidak beradab dengan Nabi ataupun pada waktu sakiti Nabi, maka Umar bin Khattab dia akan minta izin kepada Nabi untuk bunuh, untuk pancung. Dan kalaulah Nabi ikut perasaan, Nabi izinkan kepada Umar bin Khattab, nescaya banyak orang yang tak jadi sahabat kerana dipancung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuklah Abu Sufyan, termasuklah banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Maka Umar bin Khattab bila dilantik sebagai pengganti oleh Abu Bakar, maka ada di antara para sahabat yang pertikaikan. Namun pilihan Abu Bakar tepat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjalankan tanggungjawab yang baik. Maka Umar bin Khattab menjadi khalifah untuk tempoh yang lama, 10 tahun. Dan pada zaman beliau telah runtuhlah kuasa besar dunia, kerajaan besar, iaitu kerajaan Farsi pada zaman pemerintahan beliau. Bahkan Baitul Maqdis jatuh pada tangan beliau, dan beliau menunjukkan satu contoh kepimpinan yang sangat-sangat dahsyat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana cara beliau memimpin, bagaimana cara beliau menggunakan harta kerajaan, bagaimana keadilan beliau adalah sangat luar biasa. Umar bin Khattab dibunuh pada waktu subuh, ketika mana sedang mengimamkan solat subuh. Zaman dulu sampai kepada zaman Khalifah Walid bin Abdul Malik, siapa yang nak jawatan, dia automatik jadi imam. Zaman dulu tak ada jawatan imam. Siapa yang dapat jawatan, dia kena jadi imam. Siapa yang jadi khalifah, dia kena jadi imam dekat masjid jami', maksudnya masjid paling besar. Siapa yang dapat jawatan ketua kampung, automatik dia kena jadi imam dekat masjid pada kampung tersebut. Siapa yang mendapat jawatan menteri, dia kena jadi imam. Itu zaman dulu. Khalifah yang mula-mula dia berhilah tak nak jadi imam adalah Walid bin Abdul Malik, abang ipar kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, anak kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kerana dia tak pandai jadi imam, maka dia wujudkan jawatan imam. Sebelum tu tak ada imam. Siapa nak jawatan, maka kena jadi imam, kena baca khutbah, kena buat semua sebagai seorang pemimpin perlu buat. Maka Umar bin Khattab waktu tengah jadi imam solat subuh, maka beliau telah ditikam berkali-kali dengan pisau bermata dua oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi ketika mana solat subuh. Maka Umar bin Khattab syahid. Selepas beberapa hari beliau luka parah dan tidak ada kemungkinan untuk dirawat, maka beliau pun meninggal dunia sama usia dengan Nabi, 63 tahun. Juga dikebumikan bersebelahan dengan Nabi dan Abu Bakar, iaitu di dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha. Setelah ketika mana Umar bin Khattab telah ditikam, maka para sahabat minta dilantik pengganti. Namun beliau tak nak lantik pengganti sebab orang yang paling dia percaya, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dah tak ada. Maka beliau berkata yang patut menjadi khalifah adalah saki-baki daripada 10
orang yang Nabi jamin syurga dalam satu hadis, ataupun dikenali asyarah mubasyarah. Itulah Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abdul Rahman bin Auf, dan kemudian yang Sa'id bin Zaid, adik ipar Umar, dikeluarkan sebab Umar bin Khattab tak nak adik iparnya termasuk dalam orang yang sepatutnya menjadi khalifah. Maka Abdul Rahman bin Auf dia kata, aku tak nak jadi khalifah, aku dah memang kaya, aku tak perlu jadi khalifah, aku ada banyak tugasan yang lain. Maka mereka bersetuju. Abdul Rahman bin Auf yang bertanggungjawab bertanya kepada para sahabat, siapakah daripada baki calon yang sepatutnya mereka jadi lantik khalifah. Maka akhir sekali tinggal di antara Uthman dan Ali. Maka akhir sekali Abdul Rahman bin Auf nampak ramai yang lebih suka kepada Uthman. Maka Uthman menjadi khalifah yang ketiga, paling lama daripada Khulafa Ar-Rashidin, selama 12 tahun. 12 tahun jadi khalifah. Dan kemudian beliau pun dibunuh. Selepas daripada Umar, maka banyak yang dibunuh. Maka Uthman bin Affan dibunuh dalam keadaan rumahnya dikepung untuk tempoh yang lama dengan 300 pemberontak. Uthman bin Affan dia boleh gunakan kekerasan untuk menghalau pemberontak-pemberontak, sebab tentera dia dah sampai ke Afrika, tentera dia dah sampai ke Eropah, namun beliau tidak izinkan untuk tentera dia menghalau pemberontak daripada mengepung rumah dia. Maka mereka kepung lama, sampaikan mereka tak benarkan air sampai ke rumah, sehingga kan akhir sekali Sayyidina Ali bin Abi Talib hantar dua orang putera dia, Hasan dan Hussein, untuk jaga dekat pintu rumah Uthman. Begitu juga Zubair ibn Al-Awwam hantar Abdullah bin Zubair, anak dia. Lalu ada beberapa sahabat-sahabat muda yang pada waktu itu diperintahkan menjaga pintu rumah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan memang Nabi dah beritahu dia akan mati dalam keadaan dibunuh. Maka beliau syahid dalam keadaan sedang berpuasa, ketika mana pemberontak berjaya melompat masuk daripada atap rumah dia, sebab pintu dah dijaga oleh Hasan Hussein dan juga Abdullah bin Zubair. Namun mereka masuk daripada atas atap rumah dan mereka telah bunuh beliau dalam keadaan berpuasa. Maka berakhirlah pemerintahan Uthman bin Affan. Maka Uthman bin Affan meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan sesiapa sebagai pengganti. Maka para sahabat majoriti telah memilih Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai khalifah yang keempat. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib berada dalam dilema, sebab beliau ada tugasan yang sangat susah, sebab di kalangan penyokong-penyokongnya adalah pembunuh Uthman bin Affan yang beliau tak kenal dan beliau tidak tahu. Dan Sayyidina Ali kali pertama diuji dengan penentangan secara terbuka oleh Ummahatul Mukminin, isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Maka berlakulah perang Jamal yang dahsyat. Sayyidina Ali menang. Kemudian Sayyidina Ali juga diuji dengan peperangan yang dahsyat dengan Muawiyah, iaitu peperangan Siffin yang berlanjutan sampai 7-8 hari. Puluhan ribu orang Islam syahid, orang Islam terbunuh. Dan ketika mana Sayyidina Ali hampir-hampir menang, maka tentera Muawiyah menggunakan hilah, iaitu mereka mengangkat tinggi Al-Quran dan mereka kata kami nak berdamai dengan Al-Quran. Maka daripada situ muncullah golongan yang baru, iaitu tentera Sayyidina Ali yang tak nak berdamai. Mereka dikenali sebagai golongan Khawarij. Dikenali sebagai golongan Khawarij. Maka akhirnya Sayyidina Ali pun dibunuh pada waktu subuh. Banyak khalifah kena bunuh waktu subuh. Lalu tuan-tuan, kalaulah ada yang jadi ketua tu pergi solat subuh, hati-hati. Maka kena bunuh nanti. Maka Sayyidina Ali pun kena bunuh pada waktu subuh oleh golongan Khawarij. Maka Khawarij dia nak bunuh 3 orang serentak hari yang sama, waktu subuh yang sama. Mereka nak bunuh Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah dan juga Abdullah bin Amr ibn Al-As. Namun mereka hanya berjaya bunuh Sayyidina Ali, lagi 2 orang mereka tak berjaya bunuh. Dan mereka rancang nak bunuh ini di depan Kaabah. Dan inilah golongan yang Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim bawa banyak hadis, begitu banyak tentang golongan Khawarij, iaitu Imam Muslim menyebut inilah golongan yang Nabi sebut mereka menganggap halal darah orang Islam, tetapi mereka tak berani dengan musuh-musuh Islam. Mereka ini, sabda Nabi,
tahkiruna salatakum bi salatihim. Kalaulah tengok ibadah mereka, kamu akan rasa kerdil wahai para sahabat, solat kamu nak dibandingkan dengan solat mereka. Dahsyat solat mereka. Kamu akan merasa kerdil puasa kamu jika dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka ini fasih membaca Al-Quran, yaqra'una Al-Quran wala yujawizu hanajirahum. Tetapi sabda Nabi, Al-Quran tersebut tak melepasi pun kerongkong, hanya pada lidah, tetapi Al-Quran tak masuk pun dalam hati. Dalam hadis yang lain, golongan Khawarij punya sifat, sabda Nabi, mereka kalau bercakap nampak semua benar, Al-Quran, hadis, tetapi sebaliknya mereka lah yang membawa perpecahan. Maka golongan ini muncul pada zaman Sayyidina Ali, namun permulaannya dah ada pada zaman Nabi SAW. Maka Sayyidina Ali pun dibunuh ketika mana solat subuh. Maka ketika mana beliau dibunuh, beliau telah diganti oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan Hasan bin Ali menjadi khalifah dalam keadaan dia nampak dia punya penyokong dan penyokong Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam tak berhenti-henti bergaduh. Sebab memang dah terpecah dua. Majoriti menyokong Hasan bin Ali, tetapi penyokong Muawiyah pun tak kurang kuat. Sebab Muawiyah dah jadi gubernur Syam daripada zaman Umar bin Khattab, lebih kurang 20 tahun. Maka penyokong dia sangat tegar ketika mana berada di Syam. Macam contohlah, ada adun tiba-tiba tak dilantik semula, kan penyokong dia marah. Dah 20 tahun kot jadi adun sini, tiba-tiba tak dilantik semula. Maka begitulah juga Muawiyah, dia ada penyokong yang kuat. Tetapi Hasan bin Ali, dia buat satu benda yang takkan ada orang berani buat, dan takkan pernah ada orang mungkin buat. Kata para ulama sirah, kita bayangkan Hasan bin Ali punya kerajaan pada waktu itu seluruh benua Arab kecuali Syam. Syam berada di bawah Muawiyah. Hasan bin Ali punya kerajaan dah sampai ke utara Afrika. Hasan bin Ali punya kerajaan dah sampai ke sebahagian Eropah. Hasan bin Ali punya kerajaan dah sampai ke negara-negara Mawara'un Nahar, iaitu Uzbekistan, Tajikistan. Itu semua dia punya jajahan. Tetapi dia tak nak tengok umat Islam berterusan bergaduh, dan dia mengamalkan seperti yang Nabi pernah sebutkan waktu dia kecil. Maka dia telah sanggup turun daripada jawatan dalam keadaan jajahan dia besar. Dia sanggup turun daripada jawatan dan diserahkan jawatan kepada Muawiyah, dan dia pilih berdamai untuk Muawiyah. Maka ini takkan pernah ada orang buat. Takkan ada orang pernah turun jawatan dan berikan jawatannya kepada orang lain, kecualilah kalau dia terpaksa. Maka Hasan bin Ali dia sekadar menjadi pemerintah selama 6 bulan dan diserahkan kepada Muawiyah. Di sini kata para ulama sirah, mendatangkan perdamaian lebih baik daripada mendatangkan perpecahan. Maka dia telah selamatkan penyokong Sayyidina Ali daripada berterusan bergaduh dengan penyokong Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan jadi pemerintah lama, tapi ada syarat dia. Muawiyah tak boleh lantik anak dia sebagai pengganti, dan juga beberapa syarat yang lain. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah lama 20 tahun. Dia jadi gubernur 20 tahun, dia jadi khalifah selama 20 tahun. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan bila nak meninggal dunia, dia telah lantik anak dia Yazid menjadi khalifah. Maka di sini bermulalah kembali perpecahan dalam Islam, sehingga orang yang mula-mula nak membuat pemberontakan ataupun nak membuat penyokong untuk menjatuhkan Yazid adalah Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Maka ini yang kita nak ceritakan tentang kisah Husain bin Ali, bagaimana beliau dibunuh pada 10 Muharram pada hari yang kita berada ini. Maka Husain bin Ali dia telah diapi-apikan oleh penyokong ayah dia, sebab mereka tak berjaya nak mengapi-apikan Hasan abang dia, tapi mereka mengapi-apikan adik dia Husain bin Ali, supaya Husain bin Ali bangkit menjadi khalifah, memulakan pemberontakan kepada Yazid bin Muawiyah. Maka Husain bin Ali telah meninggalkan Madinah dalam keadaan para sahabat semuanya pesan kepadanya. Abdullah bin Abbas pesan, jangan, kamu hanya akan memulakan api peperangan. Abdullah bin Umar pesan, jangan, kamu hanya akan memulakan api peperangan.
maka Husain bin Ali telah keluar meninggalkan Hijaz menuju ke Kufah, sebab penyokong ayah dia banyak di Kufah, dan kemudian dia telah bawa keluarganya lebih kurang 70 lebih orang. Maka Yazid bin Muawiyah dapat tahu. Maka Yazid bin Muawiyah hantar surat kepada gubernur dia yang zalim, Ubaidullah bin Ziyad. Dia kata bunuh semua orang yang masih bertegas nak menjadi penyokong kepada Husain bin Ali. Tapi bukan bunuh, seorang pun tak berani. Bila diugut, maka tak ada penyokong Husain bin Ali yang berani untuk tolong dia. Sehinggalah Husain bin Ali telah tiba di Karbala dan telah dikepung dengan sejumlah tentera lebih kurang 3,000 orang. 3,000 orang, padahal Husain bin Ali hanya 70 lebih. Dan yang mengepungnya pun adalah anak sahabat, anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak dia tak sahabat, tapi anak kepada sahabat sebagai jeneral utama. Dan pada waktu itu mereka telah kepung Husain bin Ali untuk tempoh yang lama. Walaupun Husain bin Ali minta untuk patah balik ke Hijaz dan dia tidak akan menuntut khilafah daripada Yazid bin Muawiyah, tetapi nak ceritakan kepada kita bagaimana manusia sanggup buat apa pun untuk mempertahankan kuasa. Satu. Dan bagaimana manusia pada waktu itu dia sanggup buat apa pun pada waktu itu untuk supaya dia tak hilang kuasa dia. Maka telah datanglah arahan daripada Yazid bin Muawiyah, maka telah dibunuh kesemua yang ada bersama dengan Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Maka Imam Suyuti dalam kitabnya Tarikhul Khulafa membawa pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, detail kisah siapa yang bunuh Sayyidina Husain dan siapa yang penggal kepalanya. Maka telah meninggal dunia Husain bin Ali, dibunuh di Karbala pada 10 Muharram, hari yang kita berada ini. Namun poin dia bukan kisah Sayyidina Husain tersebut. Poin dia adalah apabila perpecahan bermula, maka ianya sukar untuk dikembalikan perpecahan. Maka poin ini sekadar dikongsikan sebab dalam semangat kita untuk kita memenangkan siapa yang kita rasa nak menang, maka kita lupa sebenarnya keamanan adalah nikmat. Dan pada waktu itu kita mula bertengkar, bergaduh. Dekat media sosial tu dah memang tak pernah putus bertengkar dia. Tapi kadang-kala dekat rumah Allah, kadang-kala dekat masjid, kadang-kala dalam rumah, kadang-kala bersama dengan keluarga, yang mana akhirnya tetap pada waktu itu siapa pun yang diberikan kuasa, maka kita hanya mengharap pada waktu itu mereka melakukan yang terbaik. Daripada bila berlakunya perpecahan, kita boleh lihat daripada zaman Sayyidina Ali, bila dah mula berlakunya perpecahan, maka ianya sukar untuk disatukan semula. Sehinggalah kepada terjadi pembunuhan Husain bin Ali baru permulaan. Bila mereka dah bunuh Husain bin Ali, dah penggal kepalanya, dibawa ke Syam, maka Yazid bin Muawiyah dihantar lagi sekali tentera. Tapi kali ini tak ada yang sanggup jadi panglima. Semua tak nak. Sebab dia nak bunuh semua penduduk Madinah. Sebab penduduk Madinah tak nak berbai'ah kepada dia. Maka, dan ini tak jauh, lebih kurang 40 tahun ataupun 50 tahun selepas kewafatan Nabi SAW. Tak jauh jarak dia. Maka pada awalnya tak ada siapa yang sanggup jadi panglima. Sebab tugas dia berat. Tugas dia adalah nak kena bunuh penduduk Madinah. Maka ada seorang panglima yang durjana bernama Muslim bin Uqbah. Dia telah sanggup menjadi panglima, membawa tentera untuk menghancurkan Mekah dan Madinah. Maka mereka sampai ke Madinah dulu, dan mereka telah kepung Madinah selama 3 hari. Dan mereka kata dalam 3 hari, kalaulah penduduk Madinah tak nak berbai'ah kepada Yazid. Ini cerita bab kuasa, bagaimana manusia sanggup buat apa pun untuk mendapat kuasa. Ini kisah anak-anak sahabat. Zaman kita pun kita tengok bagaimana manusia berebut kuasa. Siapa pun, daripada pihak mana pun, alasan apa pun yang digunakan, hujah apa pun yang cuba digunakan, hakikatnya termasuklah saya dan kita, kalau diuji, kita pun berebut kuasa. Cuma kita tak dipilih je. Kalaulah pada waktu tu setiap manusia bila dia nampak kuasa, maka manusia akan berebut kuasa.
Tak ada orang yang benar-benar seperti Hasan bin Ali yang walaupun ada kuasa, dia sanggup turun takhta dan berbai'ah kepada Muawiyah, walaupun hakikat dia Hasan bin Ali jauh lebih baik daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Tapi dia tak nak pada waktu itu perpecahan, pertengkaran, pergaduhan, kerana hanya akan membawa kelemahan kepada umat Islam. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Muslim bin Uqbah dia datang bawa tentera yang besar. Maka dia telah kepung Madinah selama 3 hari, dan penduduk Madinah memang tak nak berbai'ah kepada Yazid, sebab bagi mereka Yazid tak layak menjadi khalifah. Maka berlakulah dalam sirah dikenali sebagai peristiwa Harrah. Dikenali sebagai peristiwa Harrah, Hara dengan ta marbutah, yang mana dalam peristiwa ini penduduk Madinah dalam sirah disebut penduduk Madinah yang wanita dirogol, yang lelaki semuanya dibunuh, kecuali sesiapa yang berjaya menyelamatkan diri. Dan selama 3 hari tidak ada azan di Masjid Nabawi. Tak ada siapa yang berani datang ke masjid untuk solat kerana berlaku pembunuhan. Dan itulah kalau kita pergi Baqi', maka kita akan nampak ada satu kubur besar yang dikenali sebagai Syuhar, orang-orang yang dibunuh dalam peristiwa Harrah. Dan jumlah mereka sangat ramai. Dan ini berlaku tak jauh selepas kewafatan Nabi. Kemudian Muslim bin Uqbah diteruskan perjalanan ke Mekah untuk menyerang pula penduduk Mekah. Namun Allah takdirkan dia meninggal dunia, dia mati dalam perjalanan. Maka tentera tersebut berpatah balik ke Syam. Maka Mekah selamat untuk beberapa ketika sebelum datang balik selepas 10 tahun tak silap oleh Hajjaj bin Yusuf, yang mana dia sama juga, dia bunuh penduduk Mekah. Bahkan dia telah sanggup bakar Kaabah. Itu dahsyatnya manusia bila nakkan kuasa, Kaabah pun dia bakar. Maka Hajjaj bin Yusuf, kalau kita baca sirah, Imam Suyuti ada tulis semua sirah ini dengan riwayatnya. Bahkan sirah ni sirah yang terkenal, yang mana berlaku lebih kurang tahun 70 Hijrah, lebih kurang 60 tahun selepas kewafatan Nabi. Tapi nak ceritakan manusia, kalaulah kerana kuasa, Madinah pun dia sanggup jadi medan pembunuhan, Mekah pun, Kaabah pun dia sanggup bakar. Maka berhati-hatilah kita. Mudah-mudahan dalam semangat apapun yang kita ada, maka kita hendaklah berhati-hati supaya negara kita tak menjadi seperti negara umat Islam yang lain. Apabila berlakunya terlalu banyak perpecahan, maka Allah akan tarik pada waktu itu bantuan. Mudah-mudahan insya-Allah dalam semangat kita inginkan yang terbaik. Dan saya pasti setiap orang dia ada dalilnya tersendiri, ada pandangannya tersendiri. Namun janganlah sampai membawa kepada bergaduh, berpecah dan sebagainya, kerana hakikatnya tak mendatangkan apa-apa kebaikan pun untuk umat Islam. Kerana setiap orang apabila diuji dengan kuasa, siapa pun, bahkan anak-anak sahabat pun boleh diuji dengan kuasa, maka tetap ujiannya pada waktu itu adalah berat, adalah sama. Kita pun kalau diuji dengan kuasa, kita sekarang ni mungkin boleh komen, orang tu dapat kuasa begitu, begini, tak buat tu. Kita dengan anak-anak kita bagaimana? Adakah kita benar-benar jalan tanggungjawab sebagai seorang bapa dengan jawatan yang memang Allah dah bagi sekarang, apapun jawatan kita? Adakah benar-benar kita menjalankan tugasan kita? Kalaulah dengan tanggungjawab dan juga kuasa yang kecil pun kita tidak menjalankan amanah sebaiknya, bagaimana pula jika Allah uji kita dengan tanggungjawab dan kuasa yang besar? Sebab itu pada zaman seperti ini, maka menjaga mulut adalah lebih baik daripada membawa kepada perpecahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minin, apabila orang-orang yang beriman, dalam suratul Hujurat, dia bukan Islam, iman, maksudnya level dia lagi tinggi. Apabila orang-orang beriman sampai kepada tahap bergaduh, maka hendaklah menjadi fa aslihu bainahuma, orang yang mendatangkan perdamaian. Kerana itulah sepatutnya berlaku di kalangan umat Islam, sentiasa mendamaikan, sentiasa mendamaikan. Bukannya dia pergi curah api lagi, oh gaduh-gaduh, kau daripada parti ni, kau parti, jom gaduh. Bukan begitu, tapi sebaliknya membawa kepada perdamaian. Percayalah tuan-tuan,
Anak kita pun kita tak boleh tukar cara dia berfikir, apatah lagi kita nak tukar cara orang yang telah ada pilihannya tersendiri. Mudah-mudahan Allah membawa kebaikan untuk umat Islam di negara kita khususnya. Allah kekalkan keamanan, Allah kekalkan kebaikan, Allah kekalkan agama pada tempatnya, dan Allah kekalkan segala-galanya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Maka inilah peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram, iaitu pembunuhan Husain bin Ali. Tapi janganlah tuan-tuan pergi pukul belakang pula. Jadi Syiah pula pada waktu tu pergi pukul belakang, pergi cederakan belakang. Itu bukanlah tuntutan dia. Cuma kita nak mengambil sirah daripada apa yang berlaku kepada cucu Nabi SAW yang mulia, Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap bicara, ada terguris hati dan perasaan sesiapa. Ini sekadar pandangan saya sahaja. Jika baik ambil, jika tidak maka jadikanlah ia ini sebagai sempadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua.